Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sembang Kopi. So, untuk segmen kisah seram kita pada video kali ini, ada lagi beberapa kisah seram yang menarik untuk aku ceritakan. So, tanpa membuang masa lagi, jom aku story. So guys, untuk kisah seram ringkas yang pertama ni dikirimkan oleh pengirim kita yang aku gelar dia sebagai Izham ataupun Am lah senang. So Am ni dia bekerja di sektor hasil dan galian. So ada beberapa lokasi ataupun tugasan dia tu terletak di beberapa daerah di negeri Kedah. So pada hari kejadian ini berlaku, dia ditugaskan di Sik. So disebabkan rumah sewa dia ni jauh dengan kawasan Sik tu, jadi tempat kerja dia menyediakan tempat penginapan ataupun bilik lah untuk dia tinggal ataupun bermalam. So disebabkan rakan-rakan dia ni atau kawan-kawan ni kebanyakannya rumah dekat-dekat dengan kawasan Sik, jadi dia orang ambil keputusan untuk balik lah. Dan satu lagi, kawan-kawan dia ni ramai yang dah berkeluarga, jadi dia tak boleh lah nak tumpang rumah kawan dia ni. So habis je waktu kerja, lebih kurang pukul 7 lebih macam tu, dia pun pandu kereta dia menuju ke bilik tu. Sampai je dekat kawasan penginapan tu ataupun bilik penginapan tu, dia masuk and then dia bersihkan diri lah. Selepas je dia mandi ataupun dia bersihkan diri, waktu dia tengah nak bersiap tu untuk rehat lah, dia perasan yang dekat dalam drawer ataupun laci meja makeup tu ada satu surah Yasin kat dalam tu. So dia pun ada surah Yasin. Tapi tak pelik lah sebab kawasan ataupun tempat penginapan ni keliling dia tu kebanyakannya hutan. Jadi mungkin ada betul juga letak surah Yasin dalam tu. And then dia juga perasan dekat dengan pintu di sebelah, bila masuk je pintu, dia kata dekat dinding ni ada tampal ayat kursi dekat dengan pintu tu. So dia kata, oh mungkin lah tempat tu agak keras, jadi diorang sediakanlah benda-benda macam tu. So dia pun dah penat, dia pun malas nak fikir, and then dia pun rehat. So bila masuk je pukul 10 lebih macam tu, dia pun dah penat sangat, and then dia ambil keputusan untuk rehat ataupun tidur lah. So dia padam lampu, and then dia just biarkan lampu di luar tingkap saja yang terbuka kan. Jadi dia biarkan je. Tiba-tiba dalam dia tengah berehat ni, dia dengar ada ketukan pintu ataupun orang ketuk pintu di pintu bilik dia ni. And then dia tengok jam, waktu tu dah pukul 10 lebih. Dia kata siapa yang nak datang kan. Tak apalah, dia pun bangun dan dia nak buka pintu. Dia pun tengok waktu dia nak buka pintu tu, sebenarnya dia depan pintu dia ada lampu. Jadi lampu tu terbuka. Jadi kita boleh nampak tau, di bawah pintu tu kalau ada orang, kita akan nampak kaki yang berdiri kat situ. Tapi dia kata dia tak nampak kaki, cuma dia dengar bunyi ketukan je. And then dia tak sedap hati dan dia pun endahkan je bunyi. Dia pun baring, dia cuba lelap. Tapi selang beberapa minit macam tu ketuk lagi. Ada ketukan lagi. Dan sampai satu masa tu, yang paling teruk dia kata, tombol pintu rumah penginapan ni ataupun bilik penginapan ni, dia bukan macam pintu sekarang yang jenis bulat tu kan, yang buka tu, aku nak sebut nama dia aku tak tahu. Jadi yang bulat tu bukan yang tu, tapi yang berjenis L tu ataupun jenis lama punya tu. So yang paling teruk dia kata, tempat pintu tu ataupun tombol pintu tu, dia ada yang main macam ada orang cuba untuk buka banyak kali, sampaikan daripada pukul 10 lebih tu bawa sampai ke pukul 11. Jadi dia pun dah penat, dia nak tidur. Benda-benda macam tu kacau, kita akan jadi, dia kata dia jadi marah tau. Mula-mula rasa takut, tapi lama-lama dia jadi fed up. And then dia pergi ke arah pintu dan dia tengok memang tak ada tapak kaki ke apa dekat depan tu, tak ada. Jadi dia pun buka pintu. So boleh kita katakan Am ni berani lah sebab dia buka pintu. Jadi dia pun buka pintu, dia tengok kat luar memang tak ada orang, sunyi. Dalam kawasan tu mungkin ada beberapa bilik lagi, dia tak cakap lah pula ada berapa bilik, cuma mungkin ada beberapa bilik lagi dan bilik dia je yang ada orang dan dia seorang lah. Ni dia tengok sekeliling gelap. Dia pun tutup pintu.
And then dia baring lah untuk rehat lagi. Bunyi lagi kat pintu tu. Kali ni dia dah marah. So dia buka pintu, dia pun jengah keluar, tak ada orang. Dan dia kata, kalau kau nak masuk, kau masuk. Jangan kacau aku. Dia pun tutup pintu. And then lepas tu dah tak ada dah. Bunyi pintu tu dah tak ada. Okay. So ada satu waktu tu dia tengah nak tidur. Dia dengar pintu bilik air dia macam ada orang tendang. Macam mungkin ada orang tu, macam ada orang tendang macam boom gitu ke kan, bunyi pintu kena tendang ke. Dan dia fikir tikus ke, tak mungkin tikus sebesar tu. And then benda bunyi tu di tengah-tengah pintu, macam orang ketuk di tengah-tengah pintu tau. Sekali je, boom. So dia tak boleh tidur. End up dia layankan mata juga, gangguan tu tetap berlaku. And dia buat tak tahu je lah. And then dia boleh tidur sampai keesokan harinya. So guys, untuk kisah yang kedua ni pula, dia bertugas masa tu, tugas dia waktu tu di Bentong, Pahang. So tempat penginapan dia ataupun company dia sediakan tempat penginapan di area Genting. So dia kata malam tu dia duduk satu bilik dengan berdua lah dengan kawan dia. Kita gelar dia Din lah. So bila dia sampai di hotel tu, and then dia check in, dia masuk ke bilik dia, dia kata tak ada apa-apa yang orang kata ganjil lah. Dan lagi pun berdua, jadi tak adalah rasa sangat takut tu. So dia kata dia pun masuk, tak ada apa-apa yang berlaku. And then dia pun mandi-mandi untuk berehat, sama juga dengan kawan dia ni. And then dia kata koridor dia ni, tempat koridor dia ni terang lah kan, hotel. Lepas tu dia ada bilik, lepas tu selang pintu dia berselang. Bukan depan pintu ada pintu, tak. Pintu dia mungkin ke sebelah sini sikit. Tu sebelah sini sikit, bawah ada pintu. Macam tu, dia berselang. Jadi dia kata koridor tengah tu memang terang. Waktu dia sampai pun memang terang lah. Jadi lepas dia dah mandi apa semua, dia pun tidur. And then dia kata benda ni berlaku dalam mimpi dia, di mana dia kata dia sedar, and then dia dengar ada ketukan pintu. Jadi dia buka pintu, dia tengok tak ada orang dan koridor tu gelap. Okay. So dia kata dia keluar, dia berjalan, dia nampak dia keluar tu, dia macam perasan mungkin dekat koridor tu lah kot. Area macam jauh sikit dari pintu dia, ada macam figure ataupun bentuk orang tengah menyangkung tau, macam tengah seduh, perempuan. So dia kata rambut dia memang panjang, dia kata, tapi tak tahu kenapa dia pergi. Tu sebab aku kata Am ni berani. Dia pergi, and then dia lalu dia tengok kan, lepas tu benda tu macam lepas tu bila tengah benda-benda tu nangis, benda tu tengok dia. Jadi dia pun datang, dia tengok. Lepas tu dia pun tutup mata macam ni. Kan? Sebab dia dah mula ada rasa macam takut jugalah sikit. Jadi dia tutup macam ni. Dia kata kau jangan kacau aku. Aku buat kerja aku, kau jangan kacau aku. Dia cakap macam tu. Tengah dia tutup mata macam ni, tak nak nampak benda tu tengah menyangkung tu. Benda tu jengah dia. Jengah macam bawah tangan ni, nak tengok muka dia sebab dia dah tutup macam ni kan. Dia jengah kat bawah tu. And then dia ketawa. Benda tu ketawa. Dan Am ni kata waktu perempuan tu pandang yang pertama kali tu, muka dia cantik. Tapi bila dia jengah tu, keluar dah muka dia yang nombor 2, yang boleh kita kata hodoh lah kan, ataupun buruk kan. And then waktu tu dia baca ayat kursi. Sebab itu yang diingat waktu tu, dia baca ayat kursi. Tapi dia kata masa dia nak baca tu, masa dia nak kata Allahu la ilah tu, Allah tu macam sangkut. And then baru kali keberapa baru dia boleh baca penuh. And then waktu dah baca apa semua, benda tu macam marah tau. Marah dekat dia. And waktu dia baca tu sebenarnya, Am ni cakap benda tu macam main-main kan, ikut-ikut je tau. Dia boleh baca balik apa yang Am ni baca. Aduh. Memang. Sorry guys. So
benda tu boleh ikut pula. Dia baca ayat kursi tu untuk lindung diri dia, tapi benda tu boleh ikut dia ataupun main-mainkan apa yang dia baca. Tapi di baris ataupun baris ayat kursi yang terakhir tu, dia ulang 3 kali. Dan yang baris yang terakhir ni dia tak ikut, ataupun benda tu dah senyap lah. And then time tu benda tu macam marah dengan dia. Dan ada satu momen ataupun ada satu ketika benda tu cuba nak pegang dia ataupun sentuh dia. Dan waktu tu dia tersedar. Dan dia tersedar, dia kata tangan dia tengah macam ni. Dan kawan dia pula, yang Din tadi tu, pegang dia, lepas tu tengah baca ayat kursi. Dan dia bila dia dah tersedar tu, Din ni cakap dengan dia lah, dengan Am ni lah. Am, kau okey ke Am? Dia cakap. Sebab waktu kau tidur tadi, kau macam minta tolong. Lepas tu kau baca ayat kursi, tangan kau macam ni. Kau okey tak? Dia cakap. Oh, sorry. So Am ni macam diam je lah kan. Dia kata okey aku okey. So benda tu macam real lah dia cakap. Sebab dia mimpi, biasa kita mimpi kita di tempat lain, tapi dia mimpi dia di hotel tu, di koridor depan tu. So waktu tu dia bangun, okay, lepas tu dia pergi ke arah pintu bilik hotel tu. Dan dia buat tangan dia macam ni. Dia baca ayat kursi. Dan ayat yang terakhir tu dia baca 3 kali. Dan dia cakap, jangan ganggu aku. Aku datang sini, aku nak buat kerja aku. Jadi tolong jangan ganggu aku. Yang kawan dia yang Din ni macam tak percaya lah. Macam pelik, kenapa tiba-tiba Am ni buat macam tu kan. Mimpi je kan. Jadi bila Am tu dah cakap, lepas je Am cakap jangan kacau aku tu, pintu bilik dia tu macam ada orang ketuk tau. Pong dia tu. Masa ni Din tu tersentak lah. Siapa yang ketuk kan? So Am ni pun baring balik. Am tu cakap, okey lah, tak layan lah, biar je lah, kita rehat je. So malam tu dia orang pun tidur. So guys, dalam perkongsian Am ni juga, dia ada tulis ataupun dia ada bagi tahu dekat aku yang mana kita ni jangan takut dengan benda-benda macam tu lah. Maknanya gangguan-gangguan macam iblis atau syaitan ni, jangan terlalu takut. Sebab sebenarnya benda-benda tu cemburu dengan kita, kerana kita adalah sebaik-baik ciptaan, di mana kita ada jasad lah dan dia tak ada jasad. Dan betul juga apa yang dia cakap tu boleh diterima akal, kerana apa saja gangguan yang berlaku kepada kita ataupun jelmaan yang datang kat kita, itu semua hanyalah helah ataupun tipu daya iblis dan syaitan ni untuk membuat kita lebih takut akan dia daripada kita takut akan Allah SWT. So guys, apa pendapat korang? Dalam kedua-dua kisah ni, mana lagi seram? Kisah yang pertama ke kisah yang kedua? Korang boleh kongsikan di ruangan komen. So guys, itu saja kisah untuk video kita pada kali ini. So kalau korang pun ada kisah-kisah seram ataupun video ke, gambar yang korang tertangkap ke, yang korang nak kongsikan dengan aku, boleh emailkan kepada aku. Alamat email aku ada letak dekat description di bawah. So guys, kalau korang suka dengan cara penyampaian aku, dengan cerita-cerita yang aku storykan kat korang, aku hargai sangat kalau korang boleh bantu aku, bantu channel aku dengan tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng supaya korang tak terlepas apa-apa video yang aku akan update lagi lepas ni. Yang mana korang yang dah subscribe channel aku ni, aku ucapkan ribuan terima kasih dan aku doakan korang semua dikayakan kesihatan yang berpanjangan dan juga dimurahkan rezeki. So guys, kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.